SK St. Pius Longsan ini terletak di Kampung Longsan, sebuah sekolah rendah yang mempunyai begitu ramai pelajar yang duduk di asrama. Sebelum pelaksanaan projek gotong royong komuniti penyaluran air bersih ke sekolah St. Pius ini, saya telah menerima beberapa kali permohonan daripada guru besar sekolah, pihak sekolah, begitu juga penduduk yang mewakili PIBG sekolah memohon kerajaan untuk membina saluran air yang dapat menampung keperluan pelajar khususnya di waktu kemarau panjang. Saya dapat merasakan begitu susahnya guru-guru dan juga tenaga-tenaga warga staf SK St. Pius ini menjaga anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang kecil yang terpaksa ke sungai berhampiran untuk mandi ataupun menyuci pakaian sebab bekalan air ke asrama ataupun ke bilik-bilik guru tidak ada waktu kemarau panjang. Puji Tuhan, saya berjumpa dengan tim My Humanitarian ini di bawah kepimpinan Saudara Khairul, dan apabila saya mencadangkan supaya projek komuniti gotong royong membina saluran paip ini dilaksanakan di sekolah ini, tim senang hati menyahut cabaran. Saya maklum daripada sekolah ke ampangan dam air begitu jauh dan tanpa jalan, ini adalah satu cabaran bagi saya. Tetapi tim My Humanitarian demi rasa ingin membantu penduduk kita, khususnya pelajar-pelajar kita, tidak mengambil kisah tentang cabaran ini. Mereka juga seperti projek di Umakih ini ingin dilaksanakan demi rakyat kita di pedalaman Sarawak. Seperkara yang saya lihat yang sangat menyenangkan hati saya sebab rata-rata tim yang bersama dengan My Humanitarian ini, mereka datangnya daripada Semenanjung Malaysia. Kita di St. Pius Longsan ataupun di Kampung Longsan ini adalah komuniti ataupun masyarakat orang Ulu. Program ini dia ada multiply effect dia bagi saya ialah dia dapat memberi motivasi, semangat kepada pelajar kita. Dan ini pun saya tengok yang dilaksanakan oleh tim My Humanitarian ini. Bukan saja mereka datang ke sini terus mengerjakan projek gotong royong ini, mereka mengambil masa berada di kawasan kita untuk mengenal orang-orang kita daripada masyarakat orang Ulu di kawasan sekitar Longsan ini. Selamat maju jaya. Mohon kerjasama khususnya daripada penduduk saya di kedua-dua rumah panjang ini untuk bersama-sama dengan tim yang rela mengorbankan masa dan waktu semata-mata kerana mencintai masyarakat kita yang perlu pertolongan. Saya harap penduduk kita memberi kerjasama yang sebaik mungkin agar projek ini dapat direalisasikan. Berat semacam mana pun sesuatu yang kita nak laksanakan, kalau kita bekerjasama, bersatu hati, seringkali berbincang, dan satu hala dan satu tujuan, pasti kita akan dapat menjayakannya. You can do it! Dua orang sebentar tadi di bagian tengah dan mungkin bawa lapu-lapu dalam keadaan bahaya. Di sini ada atlas. Semoga kalau alangkah baiknya kalau ini itu yang sangat menarik perhatian kami orang Satuan Belia Miri. Cyclist Miri. Alright. Umur 2020 ya. Okey, terima kasih guys.
akan daripada organizer ke peringkat negeri dan belia-belia next year dapat Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Sarawak yang saya cintai. Seperti biasa, bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Sembang Sabtu bersama saya Aftal Maris bin Muhammad, Marilyn Ana Elbert Matu. Dan saya Rapunzel Anthony Jamu. Seperti biasa, temu janji kita pada setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kami bawakan kepada anda rancangan Sembang Sabtu, cetusan ilham dari Persatuan Belia Miri dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Miri. Dan kepada anda yang baru pertama sekali bersiaran bersama kami secara langsung ini adalah program Bual Bicara di bawah kami membawa isu-isu dan membincangkan perkara-perkara membabitkan belia di Miri khususnya dan di Sarawak secara amnya. Dan kepada anda yang baru saja bersama kami, kami mohon untuk sharekan link ataupun pautan ini kepada rakan-rakan anda di dua platform utama kami, iaitu di Facebook Persatuan Belia Miri dan juga Facebook Pustaka Negeri Sarawak. Dan mungkin anda tertanya-tanya, kalau episod sebelum ini hanya ada 2 host, tapi pada malam ini kita ada 3 host. Special, okay? Special. Dan kita ada seorang host baru, iaitu Marilyn. Hai semua. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Saya sangat beruntung pada malam ini kerana dapat bersinergi dengan 2 orang rakan perjuangan yang sangat hebat ini. Dan apa yang lebih menarik pada malam ini, kita bawakan khas untuk anda, iaitu seorang pemimpin yang berwibawa dan berkaliber tinggi, iaitu merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak. YB Dennis. Selamat datang. Selamat datang. Hai, ya terima kasih kerana Dalam, kita diberi peluang untuk bersama dalam program pada malam ini. Dan sebenarnya tadi saya ada berbual-bual sedikit dalam kesibukan YB ada program juga pagi tadi, dan malam ini dikhususkan untuk berada bersama kita dalam Sembang Sabtu. So, terima kasih diucapkan kepada YB. Sama-sama. Dan jadi untuk malam ini kita akan membincangkan topik inspirasi belia, cabaran pemimpin di luar bandar dan juga di pedalaman. Betul. Dan untuk membuka persoalan utama, mungkin boleh silakan Marilyn. Ya, boleh-boleh je. Selamat datang YB. Sama-sama. Sebelum kita memulakan agenda kita pada malam ini, apa kata YB perkenalkan diri dulu dan bagaimana YB mula-mula berkecimpung dalam dunia politik ni YB? Terima kasih. Selamat petang, selamat malam kepada semua. Pertama saya nak katakan di sini sebab dalam program ini saya dikelilingi oleh belia-belia. Jadi walaupun saya sudah berumur setengah abad, saya rasa macam muda pula malam ini ya. Saya dari usia belia saya telah berkecimpung aktif dalam aktiviti-aktiviti belia dan juga kesukarelawan di peringkat kampung, di sekolah dan sebagainya. Jadi saya pun sebenarnya tak menyangka yang saya pada satu hari dipanggil sebagai seorang yang berhormat ya. Sebab jiwa dan minat kita membantu rakyat tu memang dari usia yang muda sekali. Dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri N77 Telang Usan. Bagaimana perjalanan YB menjadi ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, I think segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita ketentuan Tuhan. Saya pun tak pernah bermimpi menjadi seorang yang berhormat. Apa yang berlaku hari ini bagi saya ini adalah ketentuan daripada Tuhan. So saya sadaya upaya laksanakan tugas saya sebaik mungkin. Dengan seikhlas hati. Memang dari satu ketika dulu memang aktif dalam ahli parti di dalam pergerakan pemuda parti kita ya. Okey YB, kita masuk ke topik utama kita pada malam ini, iaitu aspek pendidikan. Saya suka ingatkan aspek pendidikan sebab ianya sangat penting. Sebab kita semua tahu, sudah maklum yang study is a lifelong journey. Jadi memandangkan penularan wabak COVID-19 ini yang menjejaskan pelbagai aktiviti pembangunan negara, khususnya
Untuk aspek pendidikan kita boleh lihat secara ketara, YB, ia terjejas. Jadi apakah cabaran-cabaran yang pernah dilalui oleh YB sebelum peralihan era COVID-19 dan semasa era COVID-19 ini, YB? Terima kasih. Ya. Saya percaya subjek pendidikan khususnya masa COVID-19 ini satu isu yang dekat di hati rakyat lah, ibu bapa khususnya pelajar. Itu secara natural, ya. Memang sebelum penularan COVID-19 ini salah satu usaha yang kita utamakan adalah pendidikan. Agenda perjuangan kita pendidikan. Sebab tak payah dicerita, pendidikan merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Jadi apabila COVID menyerang dunia termasuklah negara dan negeri kita, pendidikan juga terjejas teruk. Saya percaya kita semua maklum di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak juga berusaha mencari jalan untuk bagaimana pendidikan anak-anak kita diteruskan. As you all know, salah satu caranya adalah online. But unfortunately bagi kita di pendalaman, ini adalah satu cabaran yang cukup hebat. Which saya tak payah cerita pun memang kita dalam keadaan yang sedemikianlah. Mungkin ini melalui online akan membantu belia-belia muda lebih ke digital ke, atau tu berita baik untuk belia-belia yang di dalam pendalaman dia orang tak boleh pergi sekolah, dia orang boleh digitalizekan semua device-device sekarang. I think saya setuju dengan pendapat itu. Yang amat berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Petinggi Abang Johari, apabila mengambil alih sebagai pemimpin utama negeri kita, tidak ada cerita utama dia di teknologi. Dan dia cerita ini sebelum pandemik COVID. Dan hari ini kita lihat teknologi itu makin diperkembangkan untuk mengatasi kehidupan manusia. Contohnya macam kita tak berapa dengar dulu Panda Food, Grab Food, Panda Bicycle, but now it happen already. Tapi Abi, bila kita berbicara tentang pendigitalan ini, ada wujudnya isu di mana bila kita memperkenalkan peningkatan kesalin hubungan itu untuk mewujudkan kesalin hubungan digital dalam seluruh negara ini, wujud perbandingan di antara Sarawak, Sabah dan juga di Semenanjung. Bahkan ada kata-kata yang menyatakan bahawa pembangunan digital di Sarawak ini tidak seluas atau semaju di Semenanjung. Apa pandangan YB ataupun apa perspektif yang YB ada dalam itu adalah pandangan yang betul. Kita tak boleh deny perkara ini, khususnya bila kita banding Semenanjung dengan Sarawak. I don't know about Sabah lah, Sarawak. But kita juga mesti terima hakikat. Negeri Sarawak sebesar seluruh Semenanjung Malaysia, di mana kita ada beberapa negeri di Semenanjung, kita ada beberapa sultan, kita ada beberapa ketua menteri, but di Sarawak kita ada satu saja. Kalau kita lihat usaha kerajaan negeri Sarawak membangunkan digital facility dan sebagainya di Sarawak, saya nampak dia usaha yang cukup gigih sekali. Apakan daya sebab kawasan yang begitu besar sekali. Ya. So, kalau ada orang membandingkan di antara Semenanjung dengan Sarawak, kita terima hakikat. Kita tak boleh deny, but kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang berusaha sedaya upaya, sebab untuk to make this connectivity secara digital dia sebaik di Semenanjung, it takes huge sum of money, peruntukan yang besar. So and it takes this some is the time thing. to Yeah, do sometime the also, progress. yeah. But it is there. I think it is progressing actually masa ini. Jadi dalam situasi ini apa langkah daripada kerajaan negeri sendiri melalui perancangan dalam kerajaan negeri sendiri dalam mengatasi masalah ini? Okey, ya, seperti yang kita maklum, Yang Berhormat Ketua Menteri telah mewujudkan SMA Sarawak Multimedia
authority, Authority. agensi, ya, khusus untuk melihat keperluan ini. Sebelum ini tidak ada. Sebelum ini kita hanya bersandar kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. But now we have our own. So dari penubuhan agensi ini kita dapat melihat the push is there. So I have confidence that one day we will achieve what we target, iaitu to digitalize the whole of Sarawak. Walau susah sekalipun, memang satu hari nanti kita akan dapat. Dari segi infrastruktur di sekolah itu sendiri, YB, mungkin di bawah kendalian Menteri Pendidikan Sarawak, dan Seri Michael, apa inisiatif untuk menyediakan infrastruktur bukan saja di kelas, malahan di dalam rumah juga untuk mereka melayari ataupun melalui pembelajaran secara digital ini. Memang kalau kita lihat seluruh Sarawak ni memang ada setengah tempat tu yang agak capaiannya agak kurang. Ya, agak kurang. Yang ada yang kosong sekalipun ada. But then again, like what I said tadi kan, usaha tu memang ada. Usaha tu memang ada membantu untuk merealisasikan hasrat kita itu. Dan mungkin ini ada satu inisiatif yang mungkin kita sebagai rakyat negeri Sarawak juga perlu untuk mendukung ataupun menyokong inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri ini. Dari segi infrastruktur, kita bercakap tentang pendidikan, dari segi sosial dan juga pembangunan masyarakat luar bandar itu sendiri, bagaimana pula YB? Balik kepada isu pendidikan tadi kan, saya suka nak menyatakan my opinion lah dalam pandangan dalam isu pendidikan ini, sebab memang tidak dinafikan ada juga setengah orang yang selalu seolah-olah menyalahkan pihak kerajaan kerana tidak ada ini. To me, pendidikan is something that you should kejar. You sebagai manusia, you sebagai pelajar, you should chase after pendidikan. Jangan disebabkan kekurangan ni, aku tak boleh belajar lah, ni tak ada lah. Bagi alasan lah. Bagi alasan. Because if you look at history, di Sarawak ni ramai juga anak Sarawak daripada pendalaman yang hidup susah, tak ada apa-apa pun, hari ini menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan, dalam swasta. They have the talent. They have the talent. Yeah. Because they have the will. Walaupun mereka tak ada kemudahan. But if you put it into something yang positif, mungkin mindset yang positif, you can. But apabila you letak aku tak ada ini lah menyalah ni, then I think that an attitude that we should change. Okay. So dari segi sosial dia memanglah if you look back at subjek yang awal tadi, iaitu teknologi, pencapaian internet dan sebagainya, bukan saja sekolah yang terjejas ataupun yang menghadapi kesukaran, but kehidupan kita juga. Di mana sekarang ini mau tidak mau orang memang cari telefon line, internet line dan sebagainya. This is one part also kemungkinan yang membuatkan belia-belia kita ramai yang berada di bandar, di pekan, disebabkan fasiliti ini accessibility belum lagi wujud sepenuhnya. Balik semula kepada aspek pendidikan ini tadi, seringkali kita mendengar keluhan ataupun rintihan daripada golongan belia, terutama sekali mereka yang baru menamatkan tingkatan 5 ataupun tingkatan 6 yang ingin melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, di mana mereka menginginkan transformasi, iaitu dari segi pembinaan kolej-kolej ataupun universiti di luar bandar ataupun pedalaman. Adakah YB sendiri sudah ada perancangan ataupun bakal menyahut seruan itu? Tiap-tiap malam saya mimpi ada universiti di Telang Usan. Kita doakan mungkin setiap wakil rakyat yang menjaga sesebuah kawasan, dan memang itulah impian kita. Kalau bukan di universiti, kita nak college. Kalau bukan college, mungkin training center dan sebagainya. We want it, but we have to face the reality. Kerajaan tak boleh buat semua itu di setiap kawasan. That's why kita di Miri khususnya, begitu juga di kawasan lain,
we are very thankful to the government because macam di Miri, we have international university. Correct. Macam Ketin, and we have ILP, IKBN, we have MARA dan sebagainya. It is all there actually. Okay, it's all there, and it's very, I would say, accessible bagi belia-belia kita daripada pendalaman lah. So of course, one day nanti kita harap more will be built di kawasan pedalaman. But then again, one of the most important thing is that we need to build the community. Kita perlu membenakan seramai mungkin orang di sesuatu kawasan untuk kita dapat plan to do all this. Mungkin kalau kita bina sesuatu institusi kat sana, nanti there is no intake of the student enroll everything. I think the government the government will have to go through study, tengok data dulu dan sebagainya. Having said semua ini, balik kepada apa yang saya kata tadi, the opportunity is all there. You look daripada daripada selatan Sarawak sampai ke utara, actually we have all the learning institution provided by the government. Jadi bagaimana dari segi peruntukan kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri sendiri dalam membantu institusi pendidikan? Sebab kita tahu bahawa dalam Belanjawan 2021 itu fokus perbelanjaan lebih kepada kesihatan. Mungkin strateginya bukan kepada pendidikan. Jadi dari segi kerajaan negeri sendiri, apakah approach atau pendekatan dalam meningkatkan peruntukan kepada pendidikan? Let me correct. Budget kerajaan persekutuan setiap tahun, the big amount is for education. It's always very very big for education. Cuma this year ditambahkan last year, this year lah, because of COVID. So we need to pump in more money, to help Minister of Health so that they help. So bagi kerajaan negeri Sarawak, again kita harus berterima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri lah, because he has made education as priority. I'm sure you all ada dengar kerajaan dalam proses membina English International School. 5 yang dirancang now bermula daripada Kuching, which no other state in Malaysia is doing it. But beside that also, the other institution in the state government do chip in to support this institution just for the anak Sarawak to study, and also of course from other state in Malaysia lah. So through Yayasan Sarawak, also the government have allocated a big amount of money for Sarawakian who want to pursue their study, in particular in medicine, sebagai doktor dan sebagainya. So secara ringkasnya, the government is there and prioritize education. This is good news lah untuk peluang tu sudah ada terbuka, cuma kepada kita saja untuk menyahut cabaran. No, if you compare today and our time dulu, it's so limited. Now actually you can turn around, everything is there. It's up to you people. Nak ambil ke tidak? Nak ambil ke tidak? It's just now and never. Dan kita berhenti seketika untuk memberikan laluan kepada iklan, dan banyak lagi kupasan yang akan kita berikan sebentar lagi, dan tetap sama kami di Sembang Sabtu. Hai, jangan lupa bersama saya Dayang Badruniza dalam sesi estetik Space or Special Art.
malam yang sangat panjang bagi saya. Sebab terlalu seronok akan hari ini tiba. Sebab saya tidak ada perkataan lain selain memuji Tuhan yang telah membantu kita, yang telah memberkati kita sepanjang perjalanan hidup ini. Sekarang memang dia selalu, tapi kerapkan lagi karena ada jabatan dan tidak ada alasan sudah. Dan Tuhan memberkati semua. Ya, bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Sembang Sabtu. Jika anda perasan, sebentar tadi kita telah paparkan video di mana perjalanan YB sendiri di kawasan beliau itu di Telang Usan. Tapi yang menariknya, saya suka untuk memfokuskan kepada pergerakan Badan Bukan Kerajaan ini yang dikenali sebagai My Humanitarian Movement, iaitu satu pergerakan badan bukan kerajaan yang khusus memberikan khidmat komuniti dan juga kesukarelaan dalam komuniti di Telang Usan sendiri. Dan kalau kita lihat video tadi pun banyak projek-projek ataupun inisiatif yang telah dilakukan, seperti di saluran paip yang bersih, semua. Dan mungkin YB boleh terangkan sendiri apa peranan YB sendiri dalam pergerakan ini yang membantu rakyat di pedalaman Sarawak. Okey, terima kasih. Saya macam mana nak kata, when I first came to meet these people dalam tahun 2017, itu permulaan kita berjumpa. Apabila kita diintroducekan oleh anak orang Baram sendiri yang bersama dengan My Humanitarian ini di Kuala Lumpur. Mereka sebenarnya selalu keluar negara, ke Bangladesh, Afrika dan sebagainya. They do a lot of humanitarian atau community works lah. So adik kita ni yang bersama mereka mencadangkan kenapa tak pergi ke Sarawak. So to cut the story short, 2017, 18, 19 kita telah berjaya melaksanakan 3 projek penyaluran air bersih
ke 2 kampung dan juga ke sebuah sekolah yang selama ini memang menghadapi bakalan air, bakalan air. So my job is to connect them with our state leaders, in particular Yang Berhormat Ketua Menteri, sebab kita mohon fund untuk membeli bahan-bahan binaan, bukan bayar gaji. This is all done on voluntary. So I'm very happy ramai belia yang terlibat. Jadi projek ini bukan sahaja untuk menyalurkan air bersih, but what is important is that program ini, this activity melalui My Humanitarian ini, mereka mengajar belia kita untuk terus melibat dalam community project secara aktif, ataupun yang kita panggilnya kerja gotong royong lah. Itu sebabnya ramai belia daripada Miri ikut bersama dalam program ini. So dia selain daripada berjaya menyalurkan air bersih ke kampung ataupun sekolah ini, dia juga membentuk semangat kerjasama kesukarelawan di dalam hati generasi muda Telangusan. Itu yang buat the very sweet. I put it that way lah. Jadi kepada belia di luar sana, bagaimana mereka mahu mungkin menjadi ahli kepada My Humanitarian Movement ini? Mungkin ada saluran yang tertentu? Kita telah membentuk, di mana kita buat projek ini, kita telah membentuk persatuan belia itu. Contohnya di Long Puak, Kampung Long Puak kita membuat persatuan belia Long Puak. Di Umaki kita buat persatuan belia Umaki. Saudara Spanski dan Longsan kita juga membentuk. So mereka ini dibimbing oleh My Humanitarian. So kamu tak payah menjadi ahli My Humanitarian, jadi ahli persatuan di kampung itu sendiri. Yeah. So we have done that through this project. Dan kalau anda boleh pergi sendiri, layari sendiri page My Humanitarian Movement ni, anda boleh melihat sendiri apakah inisiatif yang telah mereka lakukan sepanjang di dalam Sarawak ini. Tambahan, sebenarnya kita supposed to do 2 more projek ini di 2 kampung orang Penan. Sebab sebelum ini kita buat dia di 2 kampung kaum Kenyah. Lepas tu kita pergi ke sekolah, dan our next my decision lah. Sebab di Telangusan ni kita ada pelbagai suku kaum, so I have to be very fair. So the next 2 actually is kaum community Penan. Kita pun dah dapat kelulusan, but unfortunately we are all grounded by COVID-19. So we couldn't move, but we are now waiting. Bila nanti okey, dan mereka akan datang. Semoga gerakan itu dipermudahkan lah untuk masa yang akan datang. Berbicara tentang infrastruktur itu sendiri, YB, saya suka melihat kepada satu inisiatif pada 31 Oktober 2020 yang lalu, di mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meluluskan permohonan masyarakat di Telangusan yang mengimpikan sports kompleks, kompleks sukan. Dan adakah program ini telah berjalan, dan apakah kejayaan di sebalik inisiatif ini? Okey, kita telah mendapat kelulusan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di bawah peruntukan khas Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lah. Sewaktu dia melawat Kampung Long Pilah pada 31 Oktober tahun lepas. Bagi saya, kelulusan itu adalah satu berita yang cukup menggembirakan, sebab daerah Telangusan ataupun Dun Telangusan tidak ada kompleks sukan khusus. So selama ini bila ada aktiviti sukan, contohnya kejohanan sukan di antara sekolah, mereka selalu menumpang di SMK Long Lamah. Dan begitu juga bila kita nak buat aktiviti, kita tak ada. So saya telah membawa permohonan ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, yang disokong oleh Menteri Belia dan Sukan kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Karim, dan kita mendapat kelulusan. So we are now in the process lah, proses untuk membenakan sport kompleks ini yang akan terletak di pusat RGC Long Lamah. Agak-agak berapa lama kompleks ni akan dibina sepenuhnya? Siap. Target kita adalah 2 tahun. 2 tahun. So of course kalau boleh besok saya nakkan. But it is impossible. But yang penting sudah dilulus oleh kerajaan negeri lah. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan mungkin saya suka juga untuk berbicara tentang belia di Telangusan itu sendiri, OIB.
mungkin Wabi boleh terangkan juga latar belakang belia, dari segi demografi belia dan apa aktiviti utama belia di kawasan YB itu sendiri. Okey. Kebanyakan belia hari ini daripada Telangusan banyak tinggal di bandar. Okay, it is because of education. Mereka telah mendapat pendidikan, ada yang sudah mendapat ijazah, degree, master degree. So mereka mencari pekerjaan lah di town. Yang tinggal di kampung tidak begitu ramai. So yang ada di kampung tu kebanyakan mereka terlibat dalam aktiviti pertanian lah. Secara kecil-kecilan. Ada juga yang bekerja di di kem-kem pembalakan. Ya. Ada juga yang bekerja dengan company kontraktor yang buat projek-projek kerajaan di pendalaman lah. So secara ringkasnya it is pro and con lah. Pro mean kurangnya belia di kawasan disebabkan mereka ada pendidikan. Ya. Okay? Mungkin itu berita baik untuk mereka orang lah. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang infrastruktur ni, ada satu lagi mercu tanda di kawasan Telangusan ni. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, itu Jambatan Telangusan ataupun lebih dikenali sebagai Jambatan Perhim Adenan Satim. Mungkin Wabi boleh terangkan keunikan ataupun keistimewaan jambatan ini sendiri. Jambatan ini amat diperlukan oleh khususnya masyarakat kita di sebelah Tutoh dan Apoh. Of course Pekan Ulama juga lah. Sebab sebelum ini kita menyeberangi Sungai Baram tu menggunakan ferry. So apabila saya dipilih sebagai wakil rakyat dalam tahun 2011, one of the top agenda dalam perjuangan kita adalah mohon kerajaan membina jambatan tu. Sebab saya lihat, saya melalui dan merasa begitu payah susahnya menggunakan ferry. Sebab ferry number one dia tidak 24 jam. Dia buka pukul 6 pagi, tutup pukul 10 malam. So anything happen, contohnya kalau ada emergency di seberang sana nak pergi ke Miri, so we have to call the ferry operator to operate. Dan setiap kali kita panggil dia operate, selepas masa operasi dia tu, we have to pay 200-300 ringgit. So kalau adalah ibu nak beranak lah, ada accident lah. So saya sering kali ditelefon. Malam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Tolong YB buka ferry. Jadi YB, jambatan ini berapa panjang dan berapa peruntukan yang disalurkan untuk membina? Jambatan itu 78 juta kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah, about 70 plus million lah. And then apabila siapnya jambatan ini, macam kita tengok dalam video tadi, saya sangat cantik, betul. Sangat cantik. Saya tak dapat membayangkan, menceritakan macam mana riak wajah penduduk kita yang jalan kaki menyeberang. Macam, apabila dapat kita menggunakan ferry itu. So, pendek kata, jambatan ini sudah memberi kemudahan akses yang selama ini kita impikan. So, kita mengucapkan terima kasih kepada arwah Tok Nan lah, Bin Sri. Sebab itu nama jambatan tu, dialah yang meluluskan jambatan itu menggunakan peruntukan Kerajaan Sarawak. Bicara mengenai impian juga, rakyat Sarawak ini juga mengimpikan, selain daripada jambatan, kita mengimpikan satu jaringan jalan raya yang cantik dan sejak kebelakangan ini banyak isu yang ditularkan mengenai pothole ataupun lubang-lubang di jalanan. Dan kalau dibandingkan di Sarawak dan Sabah ini, mungkin pothole-nya lebih banyak. Mungkin kita tidak tahu saja. Mungkin sepanjang itu kita diorang viralkan dan mereka tahu. Jadi apa sebenarnya impian YB sendiri untuk mengatasi isu ini? Memang kawasan saya Dun Telangusan, secara kasarnya terdapat, this is just my estimate lah, dalam 1000 kilometer jalan balak. 1000 kilometer jalan balak yang menghubungi 88 rumah panjang dalam Dun saya, 88. So sekarang ini kita depend on this jalan balak. Ada jalan balak yang di take care oleh company, ada jalan balak yang tidak ada penyelenggaraan sebab syarikat balak sudah pindah. So apabila musim hujan adalah satu perkara yang
sangat Sedih untuk mereka. sedih bagi saya because Yeah. I couldn't do much. But this is not the fault of the government because I look at it secara Positif. realitinya. You know, imagine kalau you have 1,000 kilometers of jalan balak. Kalau ikut kos JKR nak menurapkan jalan, I think it's between 2 to 3 million per kilometer. So if you calculate, make it 2 million lah, time 1,000 kilometers, you can, you know, but kita juga berterima kasih kepada kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Abang Jo yang telah meluluskan pembentukan satu agensi yang dipanggil Highland Development Authority. I think you all heard about it. Yeah. So kita dipengerusikan oleh Datuk Ahmad Douglas juga, Timbalan Ketua Menteri, dan saya, Datuk Gurawat, YB Anyik, Tuan D.O, Resident are all in the committee. So this is a new way how Kerajaan Negeri Sarawak membawa pembangunan infrastruktur tadi. Kalau dulu we are not blaming the previous leaders lah kan. Yeah. So kalau kita nak minta jalan, we will submit to Kuching. Kalau dia datang, thank you lah. But normally it's very slow. CM Abang Jo tukar. Dia membentuk the agency kan, a few of it where we are involved directly. So we have the chance to look at this infrastructure development. Buat masa ini sampai sekarang kita ada beberapa batang jalan dalam proses pembinaan. Yang berharga untuk kawasan saya 750 juta. 750 juta untuk Dun Mulu. Sebab kita diperuntukkan 1.5 bilion. Negeri Sarawak sendiri. Negeri Sarawak bagi duit kepada HDA. Begitu juga komiti pembangunan di Ulu Rejang, Urda, Northern Region, 1.5 billion. So bagi kita 1.5 billion itu telah kita peruntukkan dan dalam proses sekarang untuk pembinaan. But again, walaupun bunyi the billion, if you put to project implementation, dia macam banyak lagi yang perlu kita buat. But yang Bapak Ketua Menteri berkata, we will continue to deliver as long as the government is there lah, dia kata ya. Jadi projek jaringan jalan raya 750 juta itu bila dijangka siap YB? Dan menghubungkan satu tempat ke mana? Ya, dia because kalau you ada peluang pergi ke Telangusan, we don't have just one straight road. We have banyak cabang. Bercabang. Sebab kita punya kedudukan kampung-kampung itu sana sini berselerak. Rasa nanti saya kena pergi tengok sini. Come, Sebab kalau orang yang tak familiar, jadi dia akan sesat. Nak pergi sini kampung Betul. mana sebab dia ke sini sebab dia terlalu banyak cabang. Ya, dan selalunya jalan kita sana tak ada road sign. Tak ada road sign. Ke Jalan Balak. Jalan Balak. Jalan Balak, ya. Okay, YB, ni ada soalan dari kita punya viewer ni. Dia cakap, kita akan lihat semakin hari semakin ramai anak ponteng PDPR jika berterusan pembelajaran dalam talian. Anak di kampung dan pendalaman memang sudah lama angkat bendera putih. Memang mereka tak ada harapan untuk mengikut kelas dalam talian sebab tiada internet. Perlukah diwujudkan pakej bantuan untuk gadget dan data lebih besar untuk murid-murid ataupun belia-belia yang masih dalam... Saya setuju 101%. Kalau kerajaan dapat memperuntukkan peruntukan yang sedemikian lah. Jadi like what I said earlier on, kadang-kadang dalam satu keadaan yang sukar ni, it create or it force us to think how to do something. Now, this is what my opinion is lah, kan? Saya punya opinion saja. Sekolah-sekolah di pendalaman Sarawak, let me say in my kawasan Telangusan lah, during this COVID pandemic, they should be able to continue and do a normal class. People may be saying, ini YB lawan arahan kerajaan. You know why? Because some of the school, kita hanya ada 11 murid, kita ada 15 murid. Risikonya kurang. Ya, satu kelas, satu murid. Dia cikgu mengajar macam tuition class. So there is no problem
with Pembelajaran dalam kelas. social distancing. So to me, secara opinion saya lah, the classes should go on di sekolah-sekolah yang kurang murid lah. Sebab pendalaman memang Ya. murid yang sikit mungkin mudah untuk mereka Ya, melaksanakan ada kelas yang SOP. 5 orang saja. So they don't have 40 orang dalam satu kelas, tidak. So which mean to say, kalaulah dibenarkan oleh kementerian diteruskan pelajaran anak-anak kita di pedalaman, so we should not have any problem with internet line or gadget dan sebagainya. So this is what I'm thinking lah. I don't want to put no line, tak boleh belajar. Yeah. Yalah, to put that negative mindset lah kan. Dan kita harus berhenti seketika. Banyak lagi soalan yang akan ditanya kepada YB sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami di Sembang Sabtu. melaporkan daripada Rural Service Center, Bang Lati. Hari ini kami mengadakan gotong royong bersama dengan komuniti untuk persediaan bagi program kita yang akan datang. Okey, nantikan kemunculan kami selepas ini.
selamat datang kembali lagi. Dan terima kasih kerana setia bersama kami. Kita dah nak hampir ke penghujung rancangan ni, Aftal dan Afruzal. Kita cakapkan Tak perasan. tak perasan. Dah nak habis dah. Dan kita akan beralih kepada satu lagi topik berkaitan dengan pelancongan. Topik terakhir kita untuk program malam ni. Okay, YB, tadi kita dah cerita pasal saluran apa semua. Lepas tu YB sebelum live ni kita ada tanyalah YB di pasal saluran. Lepas tu dalam prosesan saluran pembuatan projek ini, YB terjumpa satu kira hidden gems lah. And then it's called Three Sister Waterfall. Macam mana perjalanan projek ini, lepas tu boleh pergi terjumpa Air terjun ni. yang cukup cantik. Saya dijemput ke Kampung Longsan sebab dalam setiap projek penyaluran air bersih secara gotong royong, kita ada satu hari yang kita panggil gotong royong perdana, whereby kita jemput orang kampung terlibat dalam aktiviti dalam sehari itulah. Jadi pada petang itu tim volunteer dan orang kampung kata mau tak YB pergi tengok two waterfall yang unik. Sebenarnya I have heard about it earlier on and I have seen the photo kan. So I said okay, boleh, sebagai pengurusi Sarawak Tourism Board. So I must see all these things. So kita pun pergilah. Dan I admit dan saya kata dengan kawan-kawan, apabila saya sampai sana lihat air terjun ini, saya tak pernah dengar ada yang sedemikian di Sarawak. Di Sarawak. Di Sarawak. Okay. Kemungkinan tidak ada di seluruh Malaysia yang boleh menarik pelawat dan yang boleh air terjun local jatuh dalam economy. kolam air dia. Yang sama. So that make it unique. And the pandangan sekitar because of the hutan is still there, was beautiful. So saya percaya ramai yang mencintai alam semula jadi suka akan pergi ke tempat yang begini. So saya menggalakkanlah kalau nanti COVID membenarkan kita berjalan melawat kawasan tersebut khususnya dalam Sarawak, can consider going there. Ya, dan saya lihat juga akhir tahun lepas dia seolah-olah menjadi satu fenomena. Kerana ramai yang membuat posting di Facebook, ramai yang pergi, dan saya juga cukup teruja apabila melihat gambar-gambar yang dikongsikan melalui Facebook. Dan saya juga terkejut. Kerana saya tidak sangka ada air terjun secantik ini di kawasan Miri ini. Bukan itu lagi, dia ada 3 tau. 3 air terjun. Disebabkan itu dinamakan air terjun 3 beradik. Sebenarnya kita di Sarawak kita ada tempat-tempat yang sebegini banyak sebenarnya. Di seluruh Sarawak. Mungkin belum diterokai. Diterokai. But sebab saya datang daripada kawasan Baram, I must say that there's a lot there to be lawat oleh orang-orang yang datang mau cari tempat yang sedemikian. Mungkin dalam pelancongan, sektor pelancongan ni, kita tahu Baram ataupun Telangusan ni kenal banyak sangat perkauman apa semua. Mungkin dalam masa pandemik ni, YB ada rumusan ke nak buat package-package pelancongan, pergi kat tempat ni, pergi kat tempat tu di Baram dan Telangusan. Apa pendapat itu YB? Di pihak Sarawak Tourism Board, kita sebenarnya lebih kepada mempromosi package-package yang dicipta oleh the industry player. Industry player ni adalah travel agent dan sebagainya lah. So tugas kita mempromosikan produk yang mereka cipta, package yang mereka cipta. Of course, sebagai wakil rakyat di Telangusan ataupun Baram secara amnya, memang kita selalu menyatakan di kawasan kita memang banyak tempat-tempat yang boleh, bukan saja air terjun dan sebagainya, like disebut tadi, in term of the community, di Baram ni kita ada pelbagai-bagai etnik dan kita ada 3 yang paling major dia di Telangusan. Yang pertamanya Kayan, suku kaum Kayan Kenyah, Penan, dan juga kita ada Chinese also. Dan yang lainnya Melayu Iban adalah. So keunikan cara hidup mereka ini juga
menjadi Sangat tarikan. menyenangkan. Ya. Kalau bagi orang yang tak pernah pergi Rumah Panjang, kaum Kayan, kaum Kenyah di Sarawak, yang tradisionalnya, yang lamanya, going there is an experience. Mungkin itu satu tarikan pelancong Ya. dari luar-luar Sarawak ni boleh mengunjungi ke sana Dan lah. mengenali Ya. etnik. Mengenali semua. Exactly, ya. Memang ada pelawat-pelawat, pelancong-pelancong dari luar dan dalam negeri pun ada pergi ke ulu-ulu. Mungkin pada masa pandemik ni bagaimana YB memperjuangkan sektor pelancongan ini untuk mungkin kalau yang tak boleh travel ke Sarawak, mungkin untuk Ya. setempat, macam mana untuk YB cadangkan mungkin habis MCO ni ataupun PKPB kita boleh bagi satu package untuk mereka orang mengenali Ya. telang usan dan baram. Ya. Kerana kita tahu Sarawak ni dia banyak etnik, so mungkin speciality tu Ya. baram dan telang usang tu kita mungkin boleh jadikan satu package Ya. pelancongan. Okay, saya kena pakai my topi Sarawak Tourism Board now lah. Now, I would like to take this opportunity. Saya nak ambil kesempatan ini untuk menyatakan pihak industri player di Sarawak, hotel, agensi pelancongan dan sebagainya, telah create satu I call it satu package lah. But dalam package tu banyak mana-mana, Kuching, Miri, Mulu dan sebagainya kan. Yang dipanggil Siasito. Siasito adalah promosi destinasi pelancongan lokal. Nak pergi Mulu ada, nak di Kuching banyak. The river cruise di Kuching termasuk juga. Now, maybe you will ask me, what is the unique about the Siasito package masa ini? Ia keunikannya ialah kalau biasa harganya RM1,000. Masa ini kamu hanya bayar setengah. Oh. You only pay 500. Dan 500 will be paid by the state government through STB lah. That's mean is the subsidy. Subsidized kind of Subsidized package. sikit. Kita cuma nak membantu industri player kita. Dan sejak kita launch dia pada bulan 10 tahun lepas, bermula daripada bulan 10 tahun lepas, report yang kita terima tiap-tiap bulan dia sudah meningkat segi orang yang pergi melancong menggunakan package ini. So this is how we help the local industry, sebab kita tak boleh pergi ke luar negara. Dan orang pun tak boleh datang ke Sarawak. So we lihat kepada local tourism lah. Ini mungkin peluang untuk peluang keemasan. peluang keemasan untuk rakyat Sarawakian ni yang belum lagi pergi ke tempat sedemikian, boleh mungkin boleh mengambil peluang ini. Jadi di mana saluran kalau rakyat Sarawak sendiri yang berminat untuk pakej Siasito ni, bagaimana mereka? Okay, there are agent yang menjual. I think we have also website. Dia dikendalikan oleh Sarawak Tourism Federation, STF Kuching. But dia melibatkan berbagai agensi lah yang masuk dalam program ini. So you can actually go to any travel agency. Kalau ada sign Siasito tu, dia lah tu. Banyak merangkumi package itu. Accessible di mana-mana sejak kita nak pergi. Kalau you nak pergi, I notice that di Kuching, saya terlibatkan dengan package yang ada. Saya pun terkejut. You have so many beautiful places to go. And now we see people appreciate what we have in Sarawak. Dan mungkin apa perancangan di masa hadapan khusus dalam sektor pelancongan di kawasan YB sendiri? Mungkin ada penambahbaikan infrastruktur. Sebab saya dengar pun kalau nak ke jambatan air terjun Tiga Beradik ini, kita perlu melalui jalan yang tidak berapa sebab dia kondusif. slanting. Mungkin berlumpur. Mungkin ada perancangan untuk menurut jalan supaya akses orang ke air terjun itu lebih mudah. Memang itu satu faktor yang sangat penting lah, accessibility to all this penarikan tempat-tempat tarikan. But of course kita juga like awal-awal pembincangan kita, we want to put things daripada positive perspective. Jadi kita tak nak juga buat dia begitu cantik semua jalan dia, sebab this is an adventure. You know, remember that Sarawak have been introducing CAN, culture, adventure, nature.
That is our tagline dulu. Okay. But now kita dah tambah CANFF. Culture, Adventure, Nature, Food and Festival. Wow. So we have this sebagai tagline kita mempromosikan tourism di Sarawak. So setengah tempat ni bagi saya bagusnya dibiarkan lebih kepada semula jadi, natural lah. not to get too close by car. Seperti pergi ke Three Sisters tu adalah distance-nya kita jalan, and that is part of the fun. Kalau semuanya drive sampai Mungkin tak ada rasa feel Tak biasa nature kan dah. kalau modern. Kalau modern dah. So, but then again, like soalan saudara tadi, memang that is very important. That we need to improve all this infrastructure, and that is what the government is doing now. We are putting in jalan. Ya. So, you know, Lagi kemudahan lah. have lah. Kita Ya, akan coba membuat dia sebaik mungkin lah. Ya, semoga ramai lagi pelancong. Seperti saya pun bakal pelancong sebab saya pun teringin nak ke air terjun dan juga ke Mulu. Bukan Apta seorang Saya pun nak pergi. Mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan selepas PKP ini. pelancongan dalam negeri kita sendiri Yes, please. Yeah. Jadi YB, kita telah berada di 5 minit terakhir kita ni. Jadi sebagai soalan yang terakhir lah, apakah impian atau perancangan YB sendiri dalam seluruh sektor melibatkan pedalaman di Sarawak ini? Mungkin khusus di tempat YB sendiri, apa yang diimpikan? Okay, ya, sebagai wakil rakyat di kawasan Telangusan yang saya anggap satu kawasan yang cukup menarik, keunikan apa yang ada di sana, tetapi kita masih banyak perlukan pembangunan. Kita harus faham bandar, luar bandar. Itu yang kita selalu kenal. Tapi dalam konteks Telangusan dan beberapa dun di Sarawak ni, kita bukan saja luar bandar, kita tersangat luar bandar. You know, luar bandar can be just nearby the city, but ours is very far, right? You know, kadang-kadang saya perlu mengambil 6 jam, 7 jam sampai ke satu kampung untuk melawat ataupun buat program. Saya banyak kali bertolak daripada Miri pukul 4 pagi. Tadi pagi jalan sampai rumah saya nanti pukul 5 pagi besok. That's how jauhnya perjalanan kita. Kita melayankan kawasan lah. So memang impian saya infrastruktur itu akan terus dibangunkan, perkembangkan. Saya sangat berterima kasih kepada arwah Tok Nan yang sekarang projek ini di carry forward by our current Chief Minister Abang Johari, yang introduce RTP, Rural Transformation Project, di mana kita wakil rakyat kerajaan diperuntukkan 5 juta. But duit itu tak masuk kepada kita. Dia adalah peruntukan daripada kerajaan whereby you can approve project. Bila rakyat minta, kita minta jalan kampung, dapat kita approve. Ataupun dia minta dewan serbaguna, kita dapat approve. Dalam Telangusan, sejak projek ini dijalankan, kita telah membina lebih 200 projek. Jalan, dewan, jeti, membaiki rumah dan sebagainya. Under this project yang 5 juta setahun itu. Yang sangat-sangat membantu kita lah. Untuk kita membawa pembangunan. So this is normally dalam kampung. But the main physical infrastructure development, the main road, that come under the Highland Development Agency tadi lah. And kerajaan federal pun banyak membantu kita melalui yang berhormat ahli parlimen, YB Anyik. So dia pun ada projek. So itulah impian kita untuk satu hari nanti Telangusan ini juga seperti kawasan lain yang menikmati pembangunan infrastruktur. Termasuklah telefon tadi kan, internet dan sebagainya. So this is our impact. And I see that sejak saya jadi wakil rakyat 2011, I'm very happy to say that we are moving forward. You know, now kampung di Telangusan, daripada 88 buah kampung di Telangusan, hampir semua sekarang sudah ada elektrik 24 jam melalui projek solar Sares. Ada juga solar hybrid. So this is one thing that rakyat sangat-sangat senang hati sebab dia tak perlu diesel dulu. So now at least the basic lighting is there lah.
and the rest projek yang datang pertanian dan sebagainya. I see a great potential for pertanian because kita ada tanah yang besar. So saya sangat menggalakkan belia untuk menggunakan tanah adat mereka yang ada di kampung dibangunkan dalam apa saja, nenas ke, ubi ke. Mungkin itu boleh jadi apa tu punca pendapatan ya. lah untuk mereka orang. Yeah. So if the belia could look into this sebagai the future career, this is good. Itu yang kita harapkan, semoga pembangunan di luar bandar dan juga dalam bandar seimbang dan tidak ada perbezaan yang ketara. Mungkin di masa depan kita boleh menyeimbangkan pembangunan kedua-dua tempat ini. Dan untuk itu terima kasih kepada YB di atas 1 jam ini setia bersama kita untuk membincangkan isu berkaitan dengan pembangunan di luar bandar, dan mungkin kami harapkan apa yang diimpikan oleh YB itu menjadi kenyataan. If I may say one last word. This is something that di mana saya pergi berjumpa dengan kumpulan belia, I always remind them to start invest dalam saham. Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumi Putera. Now, I make a very bad mistake in my life that I did not dengar dulu nasihat orang tua. That remember dulu orang kata Malabo RM10, RM5. I tell you, if you have not done pelaburan as a belia, start. Gunakan 100, 200 part of your salary, because when it come to difficult time like this, that's where you need your money. Betul. And we cannot bila time bergantung. difficult, then kita baru nak bergegas-gegas. I think if I may give that advice, to ingat memang kena ada akaun SB. Sponsor Merry dah ada dah. Ada. Kami bertiga dah ada. Jadi kepada belia very good. If you have, tambahkan lagi. Kirakan emergency. Because this is usaha kerajaan untuk membantu Bumi Putera khususnya. So that you have your pelaburan. When it come to masa yang perlu, we have something. Antara kita aware dan tak aware je sebenarnya tu. No, kadang-kadang saya pun I have also gone through your age. Bila orang kata melaba, alamak ada. But then when sekarang I look back, I should have listened. So now it's not too late for me to advise young people yang masih tak ambil kisah tentang advice yang sedemikian. PYB, late is better than ever kan? But it's good that kalau sekarang you baru umur 20 lebih, baru start kerja, start lah. Part of your salary itu dilaburkan sedikit demi sedikit. Because for long term, you'll be very surprised. Terima kasih. Ada motivasi diri dari segi pengurusan kewangan. Semoga input yang telah dikongsikan oleh YB Dennis itu menjadi satu iltizam dan aspirasi kepada kita. Dan terima kasih kepada YB Dennis Ngau, Ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu Usan N77. Kita jumpa lagi di minggu depan dalam waktu dan juga hari yang sama, Sabtu pukul 8. Dan jangan tetap siaran bersama kami, dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. SK Empires Longsan ini terletak di Kampung Longsan, sebuah sekolah rendah yang mempunyai
see this macam satu kawasan yang boleh menarik pelawat dan yang boleh stir local economy. So we like to see what happen here. Okay, kawan-kawan, mari. Itulah. Saya merupakan ni kali pertama saya datang ke sini. Sebelum ni dengan cerita je. Diorang cerita kat saya ada 3 air terjun yang turun di satu tempat. So, sekarang ni kita nak tengok sendiri. So, let's go. Kita lebih kurang dalam 100 meter lagi nak sampai ke Three Sisters, tapi bila sampai sini hujan lebat. Jadi jalan track kita ni semakin licin. Kita terpaksa jalan pelan-pelan. Hampir sejam berjalan, kami sudah sampai ke destinasi yang kami nak tujukan, iaitu The Three Sisters Keluan Waterfall. Begitu indah sekali buatan Tuhan, seperti yang tuan-tuan dan puan lihat di belakang sana. Ini adalah satu keajaiban yang kita dapat saksikan di kawasan kita di Telengusan ini, dan saya memberitahu bahawa ini adalah satu tempat yang dapat dikunjungi dan kita dapat menikmati keindahan alam yang ada di sini, seperti yang kita lihat pada petang ini. Jadi berbaloi perjalanan yang agak mencabar for adventurous visitors, tetapi apabila sampai ke sini kita dapat menyaksikan dan semua penat lelah itu hilang apabila kita dapat berada di sini, seperti yang ada kita lihat di belakang sana. Hari ini telah pun membuat satu lawatan kerja untuk melawat air terjun Three Sisters yang di belakang saya ni. Alhamdulillah setelah melalui perjalanan hampir 1 jam di kampung Longsan ini, para rombongan semua telah pun sampai ke sini dan alhamdulillah semua berasa amat gembira kerana berjaya menjejakkan kaki kita ke air terjun Three Sisters Kampung Longsan. Welcome to the Three Sisters Keluan Waterfall, Telengusan, Baram.